Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدجاجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan ke atas diri kita semua kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atas diri kita semua kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada banyaknya nikmat serta anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita menyempurnakan berbagai-bagai perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapatlah juga kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan kurniaan serta anugerah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada malam ini di majlis Ta'lim Fatimatul Zahra untuk bersama-sama mengikuti sambungan pengajian kitab Ibanah wal Ifadah, yakni kitab pada membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah bagi orang perempuan. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu pada muka surat 104. Siapa yang memiliki kitab boleh buka muka surat 104, fasal yang ke-6 dalam membicarakan golongan mustahadah. Golongan yang ke-6 iaitu mutahayyira, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Itu golongan yang ke-6. Golongan ke-6 secara keseluruhan, dan golongan yang kedua dalam kelompok mutahayyirah. Kita lihat siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 104. Muka surat 104. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ke-6, yakni golongan yang ke-6, mutahayyirah, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Yakni golongan yang ingat adat waktu datang haid dan lupa adat tempoh bagi haid. Jadi mutahayyirah ni mana golongan yang bingung. Golongan yang bingung.
Kalau kita lihat pada bab yang pertama dalam kelompok mutahayyirah ni, dia lupa kedua-dua perkara. Dia lupa kedua-dua perkara, iaitu lupa waktu datang haid dan juga lupa tentang adat ataupun tempoh haid yang berlaku atas dirinya. Itu dinamakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah yang mutlak, kerana dia lupa kedua-duanya. Siapa dia mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi ni? Mutahayyirah, yakni mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi ni, iaitu mutahayyirah yang mengingati waktu kebiasaan haidnya. Dia ingat waktu kebiasaan haidnya. Yakni dia ingat dia ingat bila permulaan bagi haidnya tu datang. Dia ingat waktunya tu bila, dia ingat. Dia ingat waktu kebiasaan haidnya. Contohnya 1 hari bulan pada awal bulan, ataupun 5 hari bulan pada awal bulan, ataupun pada pertengahan bulan, ataupun pada akhir bulan. Dia ingat waktu kebiasaan haidnya bermula tu, dia ingat. Okey, itu dia mutahayyirah yang mengingati waktu kebiasaan haidnya datang, tetapi masalahnya ia lupa berapa bilangan tempoh haidnya. Masalah dia pula, dia lupa berapa hari berlaku haidnya. Dia tak ingat berapa hari berlaku haidnya. Dia tak ingat 5 hari ke, 7 hari ke, 10 hari ke, 12 hari ke, dia tak ingat. Umpama contoh, dia cuma ingat waktu permulaan saja. Tetapi berapa hari haidnya tu dia tak ingat. Dia tak ingat berapa haidnya berlaku. Maka dinamakan kumpulan ini ataupun perempuan ini yang mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi. Kalau mutahayyirah yang mutlak, kalau kita lihat pada bab yang sebelum ni, mutahayyirah mutlak ni maknanya dia lupa kedua-dua perkara. Dia lupa kedua-dua perkara. Dia tak ingat waktu keluarnya dan dia tak ingat adat keluar haidnya pun dia tak ingat. Berapa hari pun dia tak ingat. Adapun bagi mutahayyirah yang zakiratun lil waqti ni, maknanya dia ingat waktu keluar tetapi dia lupa nasiyatun lil adadi, dia tak ingat bilangan tempoh haidnya, iaitu bilangan berapa hari haidnya keluar tu dia tak ingat. Okey. Jadi kalau secara mudahnya kita buat khulasah di sini, mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi ni, iaitu perempuan yang ingat waktu keluar tapi dia lupa adat dia. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, perempuan ni dia sudah ada adat haid dan suci. Dia sudah ada adat haid dan suci. Maksudnya sebelum daripada berlaku pada bulan ni, sebelum daripada dia berlaku kebingungan ni, bulan-bulan sebelum tu dah mengalami haid dah, walaupun sekali. Dan dia sudah ada pusingan haidnya. Dia ada, sudah ada. Tapi masalahnya dia lupa. Dia tak ingat, dia ingat waktu keluar tapi dia lupa berapa hari. Jadi syarat ciri-ciri yang pertama, sudah ada adat haid dan suci. Dia sudah ada adat haid dan suci. Yang kedua pula, ciri-cirinya apa? Keluar darah melebihi tempoh maksima bagi haid. Apabila dia lupa, dia sudah ada adat haid, kemudian dia darah yang keluar tu melebihi daripada tempoh maksima bagi haid. Berapa tempoh maksima bagi haid? Iaitu 15 hari, 15 malam. Maknanya dia ni termasuk dalam perempuan yang mustahadah. Perempuan yang dijangkiti dengan haid. Maknanya darahnya tu keluar sehingga bersambung dengan tempoh suci. Cuma dia lupa. Dia lupa pada tempoh harinya, pada tempoh adatnya, tapi dia ingat harinya keluar. Itu ciri yang kedua. Kalau darahnya tu kurang daripada 15 hari 15 malam, itu tak jadi masalah. Tak masuk dalam hal ni. Kenapa? Keseluruhan darah tu dihukum sebagai darah haid. Tetapi apabila darahnya itu berhubung dengan tempoh suci, yang melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka ketika itu dia tergolong dalam golongan mustahadah. Tapi mustahabah yang mana? Mustahabah yang mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi. Jadi perempuan yang mustahadah kemudian dia mutahayyirah. Mutahayyirahnya tu makna dia ingat waktu keluar tetapi dia lupa adat haidnya yang sebelum. Okey. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, dia tu ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ni maksudnya dua perkara lah. Sama ada darah yang keluar itu semata-mata satu sifat saja,
Darah yang keluar tu satu sifat. Contohnya 20 hari merah semua. 20 hari hitam semua. 20 hari kuning semua. 20 hari perang seumpama contoh. Itu dia panggil ghairu mumayyizah kerana darah yang keluar satu sifat saja. Ataupun ghairu mumayyizah dengan sebab apa? Darah yang keluar tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 4. Syarat-syarat tamyiz yang 4 sebelum ni. Walaupun darah yang keluar tu dua sifat. Darah kuat ada, darah lemah ada, tetapi tak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Umpama contoh keluar darah 20 hari. Keluar darah 20 hari. Ada darah hitam, ada darah merah. Tapi darah hitam keluar sampai 17 hari. Maka tak menepati syarat tamyiz. Ataupun darah hitam kurang daripada 24 jam. Ataupun tak memenuhi syarat tamyiz. Ataupun darah merah ni keluar diselang-selangi dengan darah kuat sampai melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Itu syarat tamyiz yang sebelumnya. Maka dia dikategorikan sebagai ghairu mumayyizah. Mesti ghairu mumayyizah. Kalau mumayyizah tak susah. Kalau mumayyizah cukup syarat-syarat tamyiz, maka haidnya dikembalikan kepada tamyiznya. Darah kuat dijadikan sebagai haid, darah lemah dijadikan sebagai istihadah. Walaupun dia lupa bulan yang lepas, tetapi boleh guna tamyiznya. Ini masalah berlaku apabila dia termasuk dalam ghairu mumayyizah. Bila dia termasuk dalam golongan ghairu mumayyizah, maka dia ada sedikit masalah dia. Nak tentukan mana satu haid, mana satu istihadah tu, mana satu waktu yang suci, mana satu waktu yakin haidnya, itu berhajat kepada kaedah yang nanti kita akan terangkan. Okey. Kemudian syarat yang ciri-ciri yang keempat, dia ni termasuk orang yang ingat bilangan haid. Terbalik. Bukan bilangan. Saya terbalik dah. Dia ingat waktu haid. Terbalik. Dia ingat waktu haid. Okey. Kemudian lupa bilangan. Okey, kalau ingat bilangan lupa waktu ni, itu bab yang akan datang, lagi satu bab lagi. Jadi yang keempat ciri-cirinya dia termasuk perempuan yang ingat waktu haid. Zakiratun lil waqti, mana dia ingat waktu haid tetapi dia lupa bilangan adatnya. Maka kalau ada keempat-empat ciri ni, maka dia termasuk dalam mutahayyirah, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Sebab tu apabila berlakunya darah keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, seorang perempuan tu dia mesti meletakkan dia tu dalam kategori yang mana. Sama ada dia tu mubtada'ah ke ataupun mu'tadah. Kalau mubtada'ah, dia kena lihat dua keadaan. Sama ada mubtada'ah yang mumayyizah ataupun mubtada'ah yang ghairu mumayyizah. Kalau dia mu'tadah, dia kena tengok mu'tadah yang mana satu. Sebab mu'tadah dia ada 5 golongan. Dia ada 5 kumpulan. Sama ada mu'tadah yang bukan mutahayyirah, yakni mu'tadah yang mumayyizah, ataupun mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Ataupun dia tu mu'tadah tapi termasuk dalam mutahayyirah. Yang mutahayyirah pula dia terbahagi kepada 3 kelompok. Sama ada mutahayyirah yang mutlak, ataupun mutahayyirah yang kita nak bincang ni, dia ingat waktu lupa adat, ataupun satu lagi nanti bab yang ketujuh, iaitu perempuan yang mutahayyirah, iaitu perempuan yang ingat adat tapi dia lupa waktu. Jadi bila berlakunya darah yang keluar berhubung dengan tempoh haid tu, darah yang keluar, yakni waktu haid berhubung sampai kepada waktu suci tu, maka kena lihat di manakah kelompok dia duduk di mana. Okey, baik. Kemudian kita lihat hukum bagi perempuan yang mutahayyirah ni. Hukum bagi perempuan yang mutahayyirah yang ingat waktu keluar tetapi dia lupa adatnya. Apa hukumnya? Apa ketetapannya? Apa yang patut dia buat? Yang pertama, masa yang diyakini suci dihukumkan seperti perempuan suci. Masa yang diyakini sebagai suci, dia dihukumkan seperti perempuan suci dalam keadaan istihadah. Walaupun darahnya keluar, kalau dia yakin waktu tu waktu yang memang dia yakin suci, memang dia yakin suci walaupun darah keluar, maka ketika tu dia dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Maksudnya apa? Boleh buat semua perkara seperti perempuan yang suci. Walaupun dalam keadaan darahnya keluar, tetapi wajiblah kalau dia nak solat tu dia mengikut syarat-syarat bersuci bagi perempuan yang mustahadah.
Perempuan yang mengalami istihadah tu. Tu. Jadi puasa yang diyakini suci dihukumkan seperti perempuan suci. Wajib sembahyang, wajib puasa. Dia boleh baca Al-Quran, dia boleh menyentuh Al-Quran dengan syarat ada wuduk lah. Mana dia boleh mandi dengan niat ibadah. Tu seumpama perempuan suci. Ini perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah, ini perempuan yang mengalami darah yang keluar pada waktu suci. Baik. Kemudian masa yang diyakini haid. Masa yang memang dia yakin haid tu berlaku pada waktu tu, maka dia dihukumkan seperti perempuan haid. Dia dihukumkan seperti perempuan yang haid. Apa hukum bagi perempuan yang haid? Ada setengah kitab kata 9 perkara haram atas dia, ada sebahagian yang kata 11 perkara haram atas dia. Mana dia tak boleh untuk beristimta' di bahagian antara pusat sampai ke lutut. Dia tak boleh nak berjima', dia tak boleh nak membaca Al-Quran, dia tak boleh nak menyentuh Al-Quran, dia tak boleh untuk berpuasa, kemudian dia tak boleh untuk masuk ke dalam masjid, kemudian dia tak boleh berdiam diri dalam masjid, dia tak boleh melintas dalam masjid. Ini di antara perkara-perkara yang diharamkan atas perempuan yang haid, yang perlu dia jaga. Kalau masa yang diyakini dia sebagai haid, dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Baik. Yang ketiga, ada pun masa yang tidak diyakini haid dan suci, dia ragu. Dia ragu ni waktu haid ke waktu suci. Oleh kerana dia cuma ingat waktu keluar, tapi dia tak ingat adat. Jadi bila dia tak ingat adat, boleh jadi hari yang dia yakin haid tu boleh jadi suci juga sebab dia tak ingat. Jadi dia ragu hari ni memang yakin suci ke ataupun hari ni hukumnya haid. Dia ada hari yang dia ragu. Jadi hukum yang ketiga, ada pun masa yang tidak diyakini haid dan suci. Mana dia ragu, ni hari haid ke hari suci. Sebab apa? Sebab dia tak ingat adat dia yang lepas. Jadi apa yang patut perempuan ni buat? Perempuan ini dihukumkan seperti perempuan haid dalam masalah bersetubuh. Kalau kita ingat pada bab mutahayyirah yang sebelum ni, bab mutahayyirah yang kita bincang sebelum ni, iaitu mutahayyirah yang mutlak, iaitu perempuan yang seumpama ni, apa yang patut dia buat? Dia wajib ihtiyat. Wajib berihtiyat. Yang ni wajib berwaspada ataupun wajib berhati-hati. Kenapa? Ada sebahagiannya dia dihukumkan seperti perempuan haid. Siapa dihukumkan seperti perempuan haid ni? Dalam masalah bersetubuh, haram. Tak boleh. Ataupun menyentuh mushaf, haram. Dan membaca Al-Quran di luar solat, tak boleh. Adapun dalam solat, boleh. Kenapa? Dia dihukumkan seperti perempuan yang suci. Okey. Kemudian pada masa yang sama, pada masa waktu yang sama juga, pada hari yang sama, pada ketika yang sama, dia dihukumkan seperti perempuan suci. Dia dihukumkan seumpama perempuan yang suci dalam ibadah-ibadah yang memerlukan kepada niat. Seumpama apa? Solat, okey, puasa, mandi mandikan niat ibadah lah. Mandi, tawaf, itu di antara termasuk ibadah yang memerlukan kepada niat. Jadi pada sebahagian perkara dia dihukumkan seperti perempuan yang suci dalam ibadah-ibadah yang memerlukan kepada niat, sama seperti mutahayyirah yang mutlak. Sama seperti keadaan mutahayyirah yang mutlaqah. Jadi dalam keadaan yang sama ni, dia tak seperti hukum perempuan yang yakin suci dan tak seperti perempuan yang haid. Kalau perempuan yang yakin pada hari yang yakin suci, dia seperti perempuan yang suci, cuma dia dalam keadaan istihadah. Maksudnya apa? Semua perkara dia boleh buat. Dia tak ada masalah. Nak bersama suami pun boleh, nak mengambil seronok di antara pusat dan lutut pun boleh, dia nak menyentuh Al-Quran pun boleh, nak membawa Al-Quran pun boleh. Kenapa? Dia dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Kalau dia pada keadaan perempuan yang yakin haid, waktu tu dia yakin haid, maka dia dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Maksudnya apa? Tak boleh buat belaka lah. Apa yang perempuan haid haram untuk lakukan, maka dia tak boleh buat. Dia tak boleh baca Al-Quran, dia tak boleh bawa Al-Quran, dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, dan berbagai-bagai lagi daripada perkara yang diharamkan. Okey. Tapi dalam masalah ragu haid dan suci, dia ragu sama ada haid ataupun suci, dia tak yakin. Hukumnya apa? Wajib dia ihtiyat. Apa maksud ihtiyat? Ada perkara yang boleh dan wajib dia buat pada waktu tu, pada hari tu. Seumpama apa? Solat, puasa, tawaf, diceraikan, mandi dengan niat ibadah. Yang ni dia boleh buat.
Yang ni dia boleh, yang dia boleh buat. Dan pada masa yang sama, ada perkara yang haram dia buat. Kenapa? Kerana dia menepati perempuan yang haid. Yang ni dia menepati perempuan yang suci. Dalam masa yang sama, dia menepati perempuan yang haid. Haram untuk istimta', yang ni mengambil keseronokan. Tak boleh nak jima'. Kemudian haram untuk membaca dan membawa mushaf. Okey, membaca Al-Quran ni ketika di luar daripada solat. Adapun dalam solat boleh baca. Sebab apa? Sebab dia wajib solat. Bila dia wajib solat, maka dibenarkan untuk dia baca ayat Al-Quran. Okey, kemudian duduk dalam masjid pun tak boleh, haram. Kemudian melintasi dalam masjid, kalau dikhawatiri mengotorkan masjid, maka hukumnya haram. Tak boleh. Okey, itu pada keadaan ragu, haid dan suci. Bila dia ragu, haid dan suci, dia ada dua keadaan yang perlu dia buat. Yang ini hukumnya wajib dia berihtiyat. Okay, wajib dia berihtiyat. Baik. Jika waktu berkemungkinan terputusnya darah. Waktu yang berkemungkinan terputusnya darah. Yang ini waktu yang berkemungkinan berlakunya suci. Jika waktu berkemungkinan terputusnya darah, dia wajib mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Dia wajib mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Ini berlaku kalau dia tidak yakin waktu darahnya berhenti pada waktu yang tertentu. Kalau dia tak yakin ataupun dia tak pastilah darahnya berhenti pada waktu-waktu yang tertentu, maka wajib atas perempuan ni pada waktu kemungkinan terputusnya darah, dia wajib mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Wajib untuk mandi pada setiap solat fardu. Tapi kalau dia yakin waktu darah tu berhenti, contohnya dia yakin darahnya berhenti pada waktu maghrib. Dia yakin darahnya berhenti pada waktu maghrib, maka dia hanya wajib mandi pada waktu maghrib sahaja. Tidak diwajibkan mandi pada waktu-waktu yang lain. Waktu-waktu yang lain tu diwajibkan solat, diwajibkan solat, kemudian diwajibkan hanya untuk berwuduk saja, tak perlu mandi. Kenapa? Kerana dia ingat waktu darahnya berhenti. Kalau dia tak ingat, maka dia wajib mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Okey. Namun pada waktu yang tidak ada kemungkinan terputusnya darah, yakni waktu yang tak ada kemungkinan terputusnya darah, maka ia hanya wajib berwuduk setiap kali hendak melakukan solat fardu. Pada waktu yang tidak ada kemungkinan terputusnya darah, okey, maka waktu tu dia hanya perlu berwuduk saja, dia tak perlu untuk mandi. Iaitu waktu yang dia ragu haid ataupun suci, tapi dia tak yakin ataupun dia ragu darahnya berhenti. Okey, mana ketika tu dia hanya wajib berwuduk setiap kali hendak melakukan solat fardu. Kita ambil ni yang keempat ni. Kalau dia ragu haid suci darah berhenti, hukum nombor 3 ditambah dengan wajib mandi setiap solat fardu. Pada solat fardu kalau dia tak ingat waktu berhenti, dan wajib mandi tu bila waktu yang tertentu. Yang ni dia ingat pada waktu-waktu yang tertentu darahnya berhenti, ketika itu sajalah dia wajib mandi. Ini pada hukum yang keempat. Jadi ada 4 perkara yang perlu dilakukan oleh perempuan yang mutahayyirah, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi ni. Okey. Baik, tu kita kena lihat hukum-hukum ni. Mana tak samalah dengan perempuan yang mustahadah dalam keadaan mu'tada mumayyizah dan juga mu'tada ghairu mumayyizah ni. Kenapa? Kerana ada ketika dia wajib ihtiyat. Dia wajib berhati-hati. Okey, kalau dengan mutahayyirah mutlak ni pun lain juga. Mutahayyirah mutlak ni dia berpanjangan daripada hari yang pertama sampai kepada 30 hari. Semuanya tu dia wajib untuk sembahyang, untuk puasa dan sebagainya, kerana tiap waktu dihukumkan sebagai berkemungkinan haid dan berkemungkinan suci. Adapun bagi perempuan yang mutahayyirah zakiratun lil waqti ni, nasiyatun lil adadi ni, ada waktu yang dia yakin haid, ada waktu yang dia yakin suci, dan ada waktu yang dia ragu haid ataupun suci, dan ada waktu yang dia ragu haid suci ataupun darah berhenti. Okey. Baik, kemudian kita boleh lihat pada contoh. Mungkin macam ni kita tak berapa nampak sangat. Kita lihat pada contoh. Okey. Contoh yang pertama boleh lihat pada kitab tu. Contoh yang pertama, seorang perempuan mutahayyirah, okey, seorang perempuan mutahayyirah, yakni mutahayyirah yang zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi ni lah. Seorang mutahayyirah dia berkata, haidku bermula pada awal bulan.
Dia ingat permulaan haid dia. Dia kata haidku, yakni darah haidku bermula pada awal bulan dan aku tidak ingat selain daripada perkara itu. Daripada hari yang awal bulan tu dia tak ingat. Darahnya berhenti bila, berapa hari tu dia tak ingat. Dia cuma ingat haid dia bermula pada awal bulan dan dia tidak ingat selain daripada waktu yang lain tu. Ini yang dikatakan sebagai zakiratun lil waqti. Dia ingat waktu keluar, tetapi dia tak ingat adat dia. Berapa hari dia tak ingat. Sebab tu dia termasuk dalam perempuan yang mutahayyirah, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Baik, maka hukumnya, bagaimana ketetapannya? Hari yang pertama di awal bulan dihukumkan haid dengan yakin. Haid dengan yakin. Dan ia wajib mandi setelah melepasi satu hari ini. Hari seterusnya, ia dalam keadaan suci yang masih diragukan hingga ke hari yang ke-15. Oleh itu, ia diwajibkan solat dan mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu kerana dalam tempoh ini kemungkinan terjadi putusnya darah. Kemungkinan je berlakunya putusnya darah. Manakala tempoh selepas 15 hari hingga akhir bulan dihukumkan suci dengan yakin dan hanya perlu berwuduk ketika hendak solat fardu. Okay, kita ambil contoh. Perempuan ni, dia kata masalah yang berlaku daripada dia ni, maknanya dia keluar darah melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Dia keluar darah melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Cuma dia kata yang dia ingat darahnya keluar. Okay, kita ambil contoh. Okay. Seorang perempuan dia kata dia mengeluarkan darah. Kemudian dia mengalami masalah lupa adatnya. Dia cuma kata haid dia bermula pada awal bulan. Selebih daripada tu dia tak ingat selain daripada tu. Okay. Jadi maknanya bila dia kata macam tu, maklumat yang dia bagi apa? Haidnya bermula pada awal bulan dan dia tidak ingat selain daripada tu. Maka hukumnya hari yang pertama pada awal bulan ni, hari pertama pada awal bulan dia dihukumkan haid secara yakin. Kenapa? Kerana maklumat yang dia kata haidku bermula pada awal bulan. Maknanya pada hari yang pertama haidnya secara yakin. Dia dihukumkan sebagai perempuan yang yakin haid pada hari yang pertama. Rujuk di sini dah saya gunakan nombor. Yakin haid, mana hukum perempuan haid pada hari yang pertama dia tak boleh buat semua perkara. Dia tak boleh buat semua perkara. Dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh buat semua perkara. Okey? Baik, kemudian Kemudian dia kata lagi, dan dia wajib mandi setelah melepasi satu hari ini. Pada lepas hari yang pertama ni dia wajib mandi. Okey, baik. Sebelum tu kita nak ingat dulu. Perkara ni berlaku bila? Pada bulan yang kedua. Pada bulan yang kedua. Adapun pada bulan yang pertama, oleh kerana dia baru berlaku. Okey, dia baru berlaku pada bulan yang pertama, maka dia boleh menunggu sehingga sampai pada hari yang ke-15. Sebab dia berlaku pada bulan yang pertama. Jadi dia menunggu sampai hari yang ke-15. Kemudian dia dapati darahnya keluar melebihi daripada 15 hari, 15 malam. Bila darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka nyatalah dia termasuk dalam perempuan yang mustahadah. Okey, kemudian mustahadah yang mana? Mustahadah yang mutahayyirah. Kenapa? Kerana dia ni tak ingat. Dia tak ingat waktu darahnya. Dia tak ingat dia tak ingat adat keluar darahnya. Okey? Jadi maknanya apabila dia darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam,
Maka apa yang patut dia buat? Dia kena tahu bahawa yang haidnya hanya pada hari yang pertama sahaja. Pertama kerana apa? Kerana hari yang pertama ni dia ingat. Selebihnya tu dia tak ingat berlaku haid dia. Okey. Jadi hari yang pertama dihukumkan sebagai haid. Hari yang seterusnya yakni ia dalam keadaan suci yang masih diragukan hingga ke hari yang ke-15. Okey. Bermula daripada hari yang kedua sampailah kepada hari yang ke-15 ni. Dari hari kedua sampai hari yang ke-15, dia dihukumkan seumpama apa? Dia dihukumkan seumpama perempuan yang duduk pada kategori yang keempat ni. Okey. Dia duduk pada perempuan yang kategori nombor 4. Hukumnya pada perempuan nombor 4. Apa hukum perempuan nombor 4? Ragu, haid, suci, darah berhenti. Kemudian apa yang patut dia buat? Hukumnya nombor 3, dia kena ihtiyat. Wajib bagi dia ihtiyat bermula daripada 2 sampai kepada 15. Daripada hari yang kedua sampai kepada hari yang ke-15. Mana pada setiap waktu ni dia kena solat, dia kena puasa, dia boleh untuk bertawaf dan dia boleh untuk diceraikan dan dia boleh mandi dengan niat ibadah. Ini nombor 4. Hukum nombor 4 ni mana hukum nombor 3 wajib ihtiyat ditambah dengan wajib mandi pada setiap solat fardu ataupun pada waktu-waktu yang tertentu. Dia kata hari seterusnya ia dalam keadaan suci yang masih diragukan hingga hari yang ke-15. Oleh itu ia diwajibkan solat dan mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Kenapa? Kerana dalam tempoh ini kemungkinan terjadinya putus darah. Daripada waktu ni sampai kepada waktu ni, ada di antara waktu ni yang berkemungkinan terputusnya darah. Kenapa 15 hari saja? Kerana diambil tempoh sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebab darahnya bermula pada hari yang pertama. Dia yakin darahnya keluar pada hari yang pertama. Maka nak cukupkan 15 hari 15 malam sampai pada hari yang ke-15. Jadi daripada hari yang kedua sampai kepada hari yang ke-15 ni, dia dihukumkan sebagai perempuan yang ragu haid, suci dan darahnya berhenti. Maka dia kena buat apa? Dia kena berihtiyat pada setiap waktu dan dia wajib mandi. Pada setiap waktu nak solat, kalau dia tidak mengingati waktu darahnya berhenti. Kalau dia tak ingat bila darahnya berhenti, maka dia wajib untuk mandi pada setiap waktu. Setiap waktu dia nak solat, dia wajib mandi. Tapi katakan dia ingat, contohnya dia kata, haidku pada setiap hari yang pertama dan aku ingat aku suci pada setiap masuk waktu maghrib. Bila waktu maghrib dia ingat suci. Maka mandi tu bila? Hanya pada waktu maghrib saja. Bila waktu maghrib mandi, waktu maghrib mandi, waktu maghrib mandi. Yang lain tu hanya perlu berwuduk saja. Dia perlu berwuduk saja. Okey. Baik. Kemudian daripada 16 sampai kepada 30. Daripada 16, okey. Daripada 16 sampai ke 30, dia dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Perempuan yang yakin suci. Yakin suci maksudnya apa? Perempuan yang suci kemudian dihukumkan seperti perempuan istihadah. Maknanya dia wajib mandi, dia tak perlu mandi, dia hanya perlu berwuduk untuk menunaikan solat. Maknanya dia wajib sembahyang, dia wajib puasa, dia boleh untuk bersama dengan suami dan sebagainya. Segala perkara perempuan yang suci dia boleh buat, tak ada halangan. Bermula daripada 16 sampai kepada 30. Tapi dia dalam keadaan perempuan yang istihadah. Maknanya bagi perempuan yang istihadah ni, wajib setiap kali nak solat, masuk waktu, dia kena bersihkan kemaluan dia. Kemudian dia kena tampal. Kalau dia perlu sumbat, dia sumbat. Kemudian dia pakai cawak. Kemudian terus berwuduk dan terus menunaikan solat. Setiap waktu dia kena buat macam tu. Bermula daripada 16 sampai kepada 30. Adapun satu ni dihukumkan sebagai yakin haidnya. 2 sampai ke 15 termasuk dalam keadaan ragu haid, suci dan darah berhenti. 16 sampai 30 dia dihukumkan sebagai perempuan yang yakin suci. Okey.
Yakin suci kerana apa? Kerana tiada haid melebihi 15 hari, 15 malam. Tu dalam siapa yang ada kitab, kita boleh lihat dalam raja yang dia bagi tu, kita boleh lihat tarikh daripada 1 dihukumkan yakin haid. Jadi yakin haid ni kerana apa? Kerana hari ini yang diingati. Kenapa di sini jadi yakin haid? Sebab hari ini je yang dia ingat. Okey. Kemudian daripada 2 sampai 15 mungkin berhenti, wajib mandi setiap kali solat fardu. Wajib mandi setiap kali solat fardu jika dia tak ingat waktu berhenti. Yang kedua, jika ia ingat waktu berhenti ketika terbenam matahari misalnya, maka ia wajib mandi pada waktu itu sahaja, yakni pada waktu terbenam matahari. Okey. Baik. Bagi perempuan ni, kalau berlaku pada awal bulan, kalau berlaku pada awal bulan, pertama kali berlaku bagi diri dia tunggu sampai 15. Okey. Apabila sudah sampai kepada 15, darahnya tak berhenti, masuk kepada 16, maka wajiblah dia mandi. Wajib mandi dan wajib untuk solat. Okey. Kemudian apa yang patut dia buat? Dia kena qadakkan balik solatnya daripada 2 sampai kepada 15 ni, dia wajib qadak. Wajib qadak semula kerana berlaku pada bulan yang pertama. Kemudian daripada 16 sampai 30 ni dia kena sembahyang seperti biasa. Dia kena sembahyang seperti biasa. Apabila masuk saja bulan yang kedua, contohnya darahnya berterusan berlaku pada bulan yang kedua. Bila berlaku saja pada bulan yang kedua, masuk pada hari yang pertama bulan yang kedua. Ini bulan yang pertama, ini bulan yang kedua. Masuk pada hari yang pertamanya, dia terus ambil hukum perempuan haid. Hari pertama perempuan haid, mana dia tak boleh untuk sembahyang, tak boleh apa semua. Masuk pada hari yang kedua, bila masuk pada hari yang kedua, dia terus ambil hukum perempuan yang ragu haid suci darah berhenti. Pada hari yang kedua ni, dia dah kena buat dah. Mana dah kena sembahyang, kalau boleh puasa dia puasa. Kemudian kalau memang dia tak ingat darahnya berhenti pada waktu mana, setiap kali masuknya waktu solat, dia kena sembahyang. Dia kena mandi wajib. Ini pada bulan yang kedua. Berterusan dah kalau darahnya terus 3, 4, 5, 6 sampai kepada hari yang ke-15. Mana dia tak perlu tunggu lagi seperti mana bulan yang pertama. Okey. Tu contoh yang pertama. Kena ingatlah tu. Kena ingat perkara ni. Mana tempat yang yakin haid, mana tempat yang yakin suci, mana tempat yang ragu haid dan suci, mana tempat yang ragu haid suci dan darah berhenti. Dia ada satu kaedah yang mudah untuk kita ingat. Okey, satu kaedah mudah yang kita ingat. Apa dia? Selepas daripada hari yakin haid. Contohnya pada hari yang pertama ni kan, hari yakin haid, maka selepas daripada hari yang yakin haid, selepas hari yang yakin haid mesti berlaku hukum yang keempat ni. Setiap lepas daripada hari yakin haid berlaku hukum yang keempat. Apa dia? Ragu haid suci dan darah berhenti. Mana wajib mandi pada tiap-tiap waktu bagi perempuan yang tak mengingati waktu darahnya berhenti, dan bagi perempuan yang ingat waktu darahnya berhenti, dia hanya wajib mandi pada waktu yang dia ingat. Itu kaedah dia. Bila lepas daripada waktu yakin haid, maka dia masuk dalam kumpulan yang keempat, yang masuk hukum yang keempat. Ragu haid, suci, darah berhenti. Maka apa patut dia buat? Dia wajib berihtiyat. Dalam masa yang sama, dia wajib mandi pada waktu-waktu yang tertentu kalau dia ingat. Kalau dia tak ingat, dia wajib mandi pada setiap waktu. Okey. Itu contoh yang pertama. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, seorang mutahairah. Okay, seorang mutahairah dia berkata, aku tahu bahawa aku mengalami haid dalam sebulan hanya sekali. Aku mengalami haid dalam sebulan hanya sekali. Dan pada hari yang ke-6 aku tahu aku mengalami haid. Nampak tak maklumat yang dia bagi? Dia ni mutahairah, dia kata aku tahu bahawa aku ni mengalami haid dalam sebulan hanya sekali je. Dalam sebulan tu berlaku sekali saja. Okey. Dan pada hari yang ke-6 je aku tahu aku mengalami waktu haid. Dia cuma ingat hari ke-6 tu memang hari yang dia yakin haid. Okey. Sebulan ada 30 hari, okey. Sebulan ada 30 hari, perempuan ni dia keluar darah 30 hari. Dia kata dalam sebulan
Dalam sebulan, dia kata dia mengalami sekali je haid. Mana sekali haid, kemudian ada, selebihnya dia hukum suci. Cuma dia tak ingat. Yang dia ingat, dia kata, okey, yang dia ingat pada hari yang ke-6, aku tahu aku mengalami haid. Pada hari yang ke-6 ni, dia dihukumkan dengan yakin haid. Ni, nombor 2 ni. Yakin haid pada hari yang ke-6. Maksudnya pada hari yang ke-6 ni, dia yakin haidnya berlaku pada hari-hari yang ke-6. Selebihnya dia tak tahu sama ada sebelum ataupun selepas. Okey. Maka hukum bagi perempuan ni ialah hari yang ke-6 dihukumkan haid dengan yakin. Hari yang ke-6 haid dengan yakin. Mana hukum perempuan haid? Semua benda dia tak boleh buat. Semua perkara yang diharamkan atas perempuan haid, dia tak boleh nak buat. Okey? Baik. 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir, yakni 20 hingga 30 hari bulan, dihukumkan suci dengan yakin. Bermula daripada 10 hari yang terakhir, iaitu daripada 20, okay, daripada 20 sampai 30. Okay. Daripada 20 sampai 30 ni dihukumkan sebagai apa? Yakin suci. Yakin suci. Yang ni yakin haid, yang ni yakin suci. Okey. 10 hari yang terakhir ni dia tak boleh start daripada 20 ni. Daripada 21. 21 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada 21. Okay. Daripada 21 sampai 30 dihukumkan sebagai yakin suci. Mana dia sebagai perempuan yang suci tapi istihadah. Perempuan yang suci tapi istihadah. Baik. Kemudian dihukumkan suci dengan yakin, dan dari hari yang ke-6 hingga hari yang ke-20 adalah kemungkinan masa darah berhenti, bukan masa awal kedatangan darah. Dan dari hari yang pertama hingga ke-6 kemungkinan masa awal datangnya darah. Okey, baik. Kemudian bermula daripada 6, okey, daripada 6 ni, daripada 6 sampai kepada mana? Sampai kepada 20. Okey. Daripada 6 sampai 20 ni dihukumkan sebagai apa? Nombor 4. Daripada 6 sampai ke 20 dia duduk nombor 4. Hukumnya apa? Ragu haid suci dan darah berhenti, yang mana dia ni kena ihtiyat dan wajib mandi pada setiap solat fardu ataupun waktu-waktu yang tertentu. Bermula daripada 6 sampai 20. Okey, bermula daripada 6 sampai 20. Baik. Kemudian daripada 1 sampai 5 pula. Daripada 1 sampai 5 ni, okey, 1 sampai 5 ni panggil waktu permulaan. Kemungkinan berlaku haid, dia dihukumkan sebagai nombor 3. Ni, ragu haid dan suci. Dia cuma patut buat apa? Dia cuma wajib berihtiyat saja, tapi dia tak wajib untuk mandi pada setiap solat waktu. Solat 5 waktu tu tak wajib dia mandi. Tak wajib mandi, cuma sekadar untuk berwuduk saja. Adapun kalau selepas daripada yakin haid ni, dia dihukumkan sebagai orang yang wajib ihtiyat dan wajib mandi pada setiap solat fardu. Okey. Kenapa kena ambil 20 hari pula? Kenapa dalam masalah yang kedua ni kena ambil 20 hari pula? Kita lihat pada jadual tu dia tunjuk tu. Okey, pada jadual tu. Okey, kenapa kena 20 hari? Kenapa kena tempoh haidnya sampai 20 hari? Kerana tempoh paling lewat kemungkinan mula datang haid pada 6 hari bulan. Dan kemungkinan berhenti pada tempoh maksimal haid ialah 15 hari, iaitu pada 20 hari bulan. Okay, contohnya kita buat. Okay, contoh. Kalau haidnya mula pada 1 hari bulan. Okay, kenapa? Kerana haidnya yang pasti pada hari yang ke-6. Okay? Haidnya yang pasti pada hari yang ke-6. Kalaulah bermula pada hari yang pertama. Contohnya bermula hari pertama. Okay, 1,
Dia kena 15 hari kan? Ni hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka akan berhenti di sini. Okey, itu kalau bermulanya pada hari yang pertama. Kalau mula pada hari yang kedua, dia akan berhenti di 16. Kalau mulanya hari yang ketiga, hari ketiga, dia akan berhenti pada hari yang ke-17. Nak cukupkan 15 hari 15 malam. Kalau dia mula pada hari yang keempat, dia akan berhenti pada hari yang ke-18. Kalau dia mula pada hari yang ke-15, dia akan berhenti pada hari yang ke-19. Dan yang terakhir, kalau paling pun dia mula pada hari yang ke-6, dia akan berhenti pada hari yang ke-20. Mungkin tak dia mula pada hari yang ke-7? Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kerana dia ingat haidnya itu hanya pada hari yang dia yakin hari haidnya pada hari yang ke-6. Cuma 6 ni nak letak dekat mana, tak boleh nak pasti kerana dia tak tahu. Sebab tu dimungkinkan kalau hari yang pertama permulaannya, maka sampailah hari yang ke-15 dia dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Okey, perempuan yang haid. Tapi kalau yang kedua, dia dihukumkan sampai hari yang ke-16. Kalau hari yang keempat, maka dihukumkan sampai hari yang ke-18. Kalau hari yang kelima, 19. Kalau hari yang ke-6 bermula, maka berhentinya 20 hari. Kerana tu dia ambil 20 hari. 20 hari tempoh kemungkinan bagi haid ni. Okey. Cuma oleh kerana bezanya di mana? Bezanya pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ni dia letakkan pada waktu kemungkinan masa awal datangnya haid. Yang ni tak mungkin berlakunya berhenti darah. Pada 1, 2, 3, 4, 5 ni tak mungkin berhentinya darah. Kenapa? Dia cuma yakin haidnya pada hari yang ke-6. Okey. Jadi apabila dia yakin hari haid ni yang ke-6, maka hari selepas daripada hari yakin inilah hari kemungkinan haidnya berhenti. Sebab tu hari yang selepas daripada hari yang dia yakin ni diwajibkan mandi pada setiap waktu kalau dia tak ingat. Adapun yang sebelum ni tak perlu. 1, 2, 3, 4, 5 ni dia wajib sembahyang. Okey, dia wajib sembahyang tapi tak perlu mandi pada tiap-tiap waktu. Dia hanya perlu buat apa? Dia hanya perlu untuk berwuduk pada tiap-tiap waktu sahaja. Okey, dia hanya perlu berwuduk pada tiap-tiap waktu. Sama seperti ni. Hanya perlu berwuduk pada tiap-tiap waktu saja. Okey. Ini kalau pada bulan yang pertama, okey, kita ingat pada bulan yang pertama. Okey, kalau berlaku pada bulan yang pertama seperti biasalah, dia kena tunggu sampai hari yang ke-15. Okey. Masuk sampai hari yang ke-15 untuk minggu yang pertama untuk sehari semalam yang penuh. Pada hari yang ke-15. Okey, kemudian apabila masuk pada hari yang kedua, pada bulan yang kedua, kalau berlaku pada bulan yang kedua, masuk saja pada hari yang pertama, bulan yang kedua ni masuk pada 1 hari bulan yang pertama, maka dia kena ambil dah hukum nombor 3 tu. Wajib dah berihtiyat. Wajib berihtiyat. Sampai pada hari yang ke-6, maka dia dihukumkan seperti perempuan yang haid. Okey. Seperti perempuan yang haid. Masuk pada hari yang ke-7, maknanya dia kembali menjadi perempuan yang dihukumkan seperti golongan yang keempat ni. Dia wajib sembahyang, wajib puasa, kemudian sembahyang tu wajib mandi pada tiap-tiap waktu. Okey, wajib mandi sampai tiap-tiap. Sampai bila? Sampai kepada 20 hari. Hari yang ke-20. Kalau darahnya berterusan. Baik. Saat masuk pada hari yang ke-21, maka dia kembali semula menjadi perempuan yang istihadah. Kerana dia termasuk dalam golongan yang yakin suci. Dia termasuk perempuan yang yakin suci. Okey. Boleh faham situ? Tu boleh lihat jadual tu lah. Okey, jadi 6 hari bulan yakin haid. Dan tidak mungkin mula datang haid selepasnya kerana haid yang diingati hanya 6 hari bulan. Tak mungkin haid tu secara yakin bermula sebelum daripada 6 hari bulan kerana dia yakin pada sini. Cuma ni dia panggil kemungkinan saja. Yang yakin haid sini dan selepas ni dia panggil yakin berhenti darah. Okey. Tu bagi perempuan yang mutahayyirah. Okey, perempuan yang mutahayyirah, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Kemudian kita boleh kiaskanlah dengan masalah-masalah yang lain. Kalau semata-mata kita hanya ingat pada waktu, kita cuma ingat waktu mula keluar tapi kita lupa adat, maka inilah kaedahnya. Ada ketika diyakinkan suci pada hari yang memang kita yakin suci. Ada ketika yakin haid pada hari yang memang haid tu berlaku.
Kemudian hari yang selebihnya tu ihtimal dua keadaan. Sama ada ragu haid suci ataupun ragu haid suci darahnya berhenti. Bila yakin selepas berlakunya yakin haid, maka duduk nombor 4 ni. Ragu haid suci dan darah berhenti, yang ini wajib mandi pada tiap-tiap waktu. Wajib mandi pada tiap-tiap waktu kalau kita tak mengingati waktu darah berhenti. Itu yang keenam, golongan mutahayyirah. Mutahayyirah yang keenam, zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Baik. Kemudian kita masuk pada kelompok yang kedua, kumpulan yang ketujuh, yang terakhir dalam bab mustahadah ni, iaitu perempuan yang mutahayyirah, zakiratun lil adadi, nasiyatun lil waqti. Dia lawan bagi nasiyatun lil zakiratun lil waqti, nasiyatun lil adadi. Mutahayyirah yang ketujuh ni, dia ingat akan adatnya tetapi dia lupa waktu mula. Adatnya dia ingat 5 hari, dia ingat 7 hari, dia ingat 8 hari, dia ingat, umpama contoh. Tapi dia lupa waktu. Waktu tu yang dia lupa. Bila tu? 5 hari tu duduk di mana? 7 hari tu duduk kat mana? Tu dia lupa. Tapi dia cuma ingat adatnya gitulah. 5 hari, 6 hari dan sebagainya. Okey. Jadi ingat adat tempoh, ingat adat tempoh haid dan lupa adat waktu datangnya haid. Jadi mutahayyirah yang lupa waktu kebiasaan datang haid. Dia lupa waktu kebiasaan datang haid. Dia tak ingat awal bulan ke, berapa hari bulan ke, sama ada pertengahan bulan, berapa hari bulan ke, akhir bulan, berapa hari bulan, dia tak ingat. Tetapi dia mengingati beberapa bilangan tempoh haidnya. Tapi dia ingat pula berapa bilangan haidnya tu, dia ingat 5 hari ke, 6 hari ke, 7 hari, dia ingat. Jadi hukumnya, hukumnya setiap waktu yang diyakini haid, sabitlah segala hukum yang berkaitan haid. Sama dengan ni. Kalau pada waktu yang dia yakini haid, maka dia dihukumkan sebagai perempuan haid. Mana sama seperti perempuan haid. Pada waktu yang diyakini suci, kalau waktu yang dia yakin suci, maka sabitlah segala hukum perempuan mustahadah yang suci. Mana sabitlah dia sebagai perempuan yang mustahadah. Ini perempuan yang keluar darah melebihi daripada tempoh maksima bagi haid. Mana dalam keadaan suci. Bila kata mustahadah yang suci ni, bezanya di mana? Beza pada waktu solat dia. Waktu nak solat tu dia kena mengerjakan beberapa perkara yang wajib ditunaikan oleh perempuan yang istihadah. Antaranya untuk bersuci lah, kena berwuduk pada masa waktu, kemudian dia wajib basuh kemaluannya terlebih dahulu. Kalau perlu tampal dia tak, kalau perlu sumbat dia sumbat, kalau tak perlu sumbat mata-mata memada dengan tampal dia tampal. Kemudian dia kena berwuduk pada masa waktu dia, kemudian bersegera kena menunaikan solat. Itu di antara perkara yang wajib dilakukan oleh perempuan yang istihadah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, setiap waktu yang ada kemungkinan haid dan suci, diwajibkan mengambil langkah ihtiyat ni. Pada waktu yang dia kemungkinan ini ragu berlaku haid dan suci, hukumnya wajib dia berihtiyat. Sebagaimana dalam masalah mutahayyirah yang sebelum ni. Kemudian, jika waktu yang berkemungkinan berlaku suci, berlaku suci dan haid itu ada kemungkinan haidnya berhenti. Ini pada bab yang keempat ni. Kalau dia ragu haid suci, kemudian berkemungkinan darahnya berhenti. Darahnya berhenti. Maka ia diwajibkan mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Wajib dia mandi ketika nak melakukan solat fardu. Kerana apa? Kerana ada kemungkinan darah itu berhenti sebelum masuknya waktu solat fardu. Boleh jadi darahnya berhenti dah. Cuma oleh kerana dia tak ingat. Dia tak boleh nak tetapkan bila waktu sebenarnya berlaku haid tu, maka dia kena ambil jalan ihtiyat. Dia kena ambil jalan hati-hati ataupun berwaspada. Tapi dia wajib mandi. Wajib mandi pada waktu-waktu yang tertentu kalau dia ingat darahnya berhenti bila. Tapi kalau tak ingat, maka dia wajib mandi pada setiap waktu. Jika ia tahu bahawa darahnya berhenti pada waktu tertentu, misalnya pada malam ataupun siang, dia ingat darahnya berhenti pada malam ataupun siang, maka ianya wajib mandi setiap hari pada waktu tu sajalah. Kalau dia ingat, aku ingat darah aku berhenti
pada waktu maghrib, maka maghrib saja dia wajib mandi. Atau dia kata aku ingat darah aku berhenti pada waktu subuh, maka subuh saja wajib mandi. Aku ingat darah aku berhenti pada waktu isyak, maka isyak saja wajib mandi. Yang lain tak wajib mandi. Ini bagi mereka yang ingat bila waktu darahnya berhenti. Tapi kalau tak ingat langsung, maka dia wajib mandi pada setiap waktu. Dan pada hari kedua, ia tidak diwajibkan mandi sehingga tiba waktu mandi seperti hari yang pertama. Dan pada hari yang kedua, ia tak diwajibkan mandi. Sehingga tiba apa? Tiba waktu mandi seperti hari yang pertama. Maksudnya, kalau dia ingat berhenti pada waktu maghrib, maka hari yang kedua tu, subuh tu tak perlu mandilah. Zuhur pun tak perlu mandi. Kemudian asar tak perlu mandi. Bila wajib mandi? Mandi pada masuknya waktu maghrib seperti hari yang pertama. Okey, seperti hari yang pertama. Ini bagi orang yang ingat waktunya. Secara dasarnya hukumnya sama seperti perempuan yang nasiyatun lil adadi, zakiratun lil waqti. Baik. Hukum di atas, hukum yang kita sebut ni, hukum yang kita sebut ni disyaratkan dengan dua perkara. Nak sabitkan dia ni termasuk dalam mutahayyirah, zakiratun lil adadi, nasiyatun lil waqti ni, disyaratkan mesti kena ada dua perkara. Kalau tak ada dua perkara ni, mana dia termasuk dalam golongan perempuan yang mutahayyirah mutlak. Mutahayyirah yang mutlak. Apa syarat dia? Yang pertama, perempuan tu dia harus mengetahui tempoh kitaran haidnya. Dia kena tahu daurnya. Daur haidnya ni mana? Berapa hari haid dan berapa hari sucinya dia kena tahu. Umpama contoh, haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. Maka syarat ni diguna pakai. Mana dia boleh termasuk dalam perempuan yang zakiratun lil adadi, nasiyatun lil waqti. Kalau dia tak ingat, maka dia termasuk dalam mutahayyirah yang mutlak. Contohnya, jika dia berkata, perempuan tu dia harus mengetahui tempoh kitaran haid ni kan. Jika dia berkata, haid aku, ada perempuan yang kata, haid aku 15 hari. Dia kata, haid aku 15 hari. Tu waktu maklumat dia bagi, haid aku 15 hari. Dan awal putaran haidku adalah hari sekian. Contohnya dia kata, menyebut nama hari tentu. Awal haidku adalah hari Isnin. Okey, hari Isnin. Dan haid aku adalah 15 hari. Tetapi aku tidak tahu jumlah kitarannya. Tapi dia tak tahu jumlah kitarannya. Maknanya dia tak tahu duduk di mana. Dia tak tahu duduk di mana. Maka apa yang diingatinya tiada faedah sama sekali. Kenapa? Kerana masih ada kemungkinan yang tersebut, yakni kemungkinan haid, suci dan berhenti darah. Mana hari-hari yang dia sebut tu boleh jadi sama seperti boleh berlakunya haid dan berlakunya suci dan juga boleh berhenti darah. Jadi maklumat ni tak terpenuhi. Oleh itu perempuan ini dihukumkan seperti mutahayyirah yang mutlak. Kerana umpama contoh kita lihat, kalau dia kata haidku 15 hari, okey, haid aku 15 hari pada setiap hari Rabu. Pada setiap hari Rabu. Dan kita ketahui dalam sebulan Rabu sekurang-kurangnya berlaku 4 kali. Rabu pada minggu pertama, Rabu pada minggu kedua, Rabu minggu ketiga, Rabu pada minggu keempat. Jadi maknanya dia boleh berlaku pada mana-mana keadaan lah, sebab tak lengkap maklumat yang dia bagi. Jadi dia kena bagi tahu dia kena maklumat yang lengkap ni, mana dia kena sebut tentang tempoh kitaran haidnya. Dia kena sebut berapa hari. Contohnya, kita ambil contohlah. Dia kata haidku selama 6 hari dari 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Tu sempurna. Okey, 6 hari pada 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Mana sempurnalah dia sebut tu 6 hari pada 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Walaupun dia tak tetapkan berapa hari, cuma dia kata haidku 6 hari selama 10 hari yang pertama dalam tiap bulan. Ini mana sempurna. Kalau semata-mata dia kata haid aku pada tiap-tiap bulan hari Isnin. Hari Isnin ada 4 minggu. Tak boleh juga. Ada 4 kali Isnin. Haid Isnin yang mana? Minggu pertama ke, minggu kedua ke, minggu ketiga ke, minggu keempat? Mana tak cukup. Kalau semata-mata maklumat ni saja, maka tak beri faedah. Dia termasuk dalam perempuan yang dihukumkan seperti mutahayyirah yang mutlak. Kenapa? Kerana kemungkinan 15 hari haidnya itu boleh jadi dalam putaran selama sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan sebagainya. Dia cuma kata haidku 15 hari. Kan? Dia kata haidku 15 hari.
15 hari dalam awal putaran haidku adalah hari sekian-sekian. Boleh jadi 15 hari ni sama ada berlaku pada sebulan ke, ataupun 2 bulan ke, ataupun 3 bulan. Tak lengkap. Tapi kalau dia kata haid aku 15 hari dalam tempoh 30 hari. Contoh dia kata 15 hari dalam tempoh 30 hari. Mana dalam tempoh sebulan. Mana kita boleh ambil separuh tu dihukumkan sebagai orang perempuan yang haid. Mana separuh lagi boleh dianggap sebagai ihtiyat dan sebagainya. Tapi kalau semata-mata 15 hari saja kemudian tentukan pada hari bila, tu tak, maklumat tak cukup. Okey, baik. Yang kedua, syarat yang kedua pula, syarat yang kedua pula, ia harus mengetahui permulaan kitaran haidnya. Syarat yang kedua, dia perlu mengetahui permulaan kitaran haidnya. Jika ia tidak mengetahui permulaan kitaran haidnya, maka ia dihukumkan seperti perempuan yang mutahairah secara mutlak. Kalau dia tak ingat awal permulaan kitaran haidnya, maka dia dihukumkan seperti mutahairah yang mutlak. Mana mutahairah yang mutlak ni dia kembali kepada setiap waktu tu wajib untuk berihtiyat. Okey, baik. Contohnya, seorang wanita berkata, tempoh haid aku adalah 15 hari. Tetapi aku lupa letaknya dalam kitaran haidku dan aku tidak mengetahui kecuali hal ini. Dia kata tempoh haid aku adalah 15 hari. Haidnya dia kata berlaku 15 hari. Tapi dia tak ingat letak dekat mana. Depan ke, belakang ke, dia tak ingat. Sama ada awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke, dia tak ingat. Dia tak ingat. Maka perempuan ini dihukumkan sebagai perempuan yang mutahairah yang mutlak. Maka tempoh haid yang ia ingati tiada faedah sama sekali. Kerana dalam setiap waktu kemungkinan boleh terjadi haid, suci dan berhenti darah. Kerana tiap waktu tu boleh jadi. Kerana dia tak boleh nak tetapkan. Kalau contoh dia kata 15 hari pada awal bulan. Senang. 15 hari pada awal bulan kita boleh anggap 1 sampai 15 ni. Kemudian daripada 16 sampai ke 30 dihukumkan sebagai waktu yang lain. Tu makna boleh kita buat kemungkinan. Tapi kalau semata-mata 15 hari kemudian dia tak tahu awal bulan ke, akhir bulan ke, tengah bulan ke, ni tak cukup maklumat. Maka kalau dia kata gini saja, perempuan ni dia termasuk dalam mutahairah yang mutlak. Mutahairah mutlak. Baik, kita lihat contoh. Salah satu contoh mutahairah yang lupa waktu datang haid tetapi ingat bilangannya ialah. Contoh mutahairah yang lupa waktu datang haid tetapi dia ingat bilangan. Jika seorang perempuan berkata, haid aku selama 6 hari dari 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Dia kata, haid aku selama 6 hari dari 10 hari yang pertama pada setiap bulan. Maka hukumnya hari kelima dan keenam adalah masa haid dengan yakin. Manakala hari dari ke-7 hingga hari ke-10 adalah masa kemungkinan berhentinya darah. Oleh itu ia wajib mandi setiap kali hendak solat fardu. Manakala hari pertama hingga kelima adalah masa kemungkinan baru datangnya haid sehingga ia tidak diwajibkan mandi ketika itu. Okey. Kita lihat contoh sini. Dia bagi. Ini mana maklumat yang lengkap lah ni dia bagi. Sepuluh hari tiap-tiap bulan. Dia kata haidnya tiap-tiap bulan berlaku 6 hari pada tiap-tiap bulan pada 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama maknanya 10 hari pertama tiap-tiap bulan haidnya 6 hari saja. Tapi dia ada maklumat tu je. 6 hari dalam tempoh 10 hari yang pertama. Jadi 6 hari haid saja. Kemudian dia kata dalam tempoh 10 hari yang pertama. Jadi nak letak kat mana? 6 hari tu nak letak dekat mana? 6 hari tu nak letak dekat mana? Maka kalau kita kata 10 hari, dalam tempoh 10 hari, okey, dalam tempoh 10 hari, kemudian 6 hari saja, maka hari yang yakin haid adalah hari yang kelima dan yang keenam ni dihukumkan dengan yakin haid. Ni, yakin haid.
5 dan 6 dihukumkan sebagai yakin haid. Kenapa pula 5 dan 6 dihukumkan sebagai yakin haid? Okay. Contohnya kita lihat. Kalau haidnya bermula pada hari yang pertama. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau haidnya mula pada hari yang kedua. Kalau haidnya mula pada hari yang ketiga. Mula pada hari yang keempat. Okey. Maknanya kalau bermula pada hari yang pertama, kalau kemungkinan bermula pada hari yang pertama, maka akan cukup hari yang ke-6 melibatkan 5 dan 6. Yakin haid. Kalau mula pada hari yang kedua pun sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Mana 5 dan 6 tak berlakunya haid. Kalau mula pada hari yang ketiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6 tetap ada. Kalau mula pada hari yang keempat, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mula pada hari yang kelima, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap ada 5 dan 6. Kerana itu 5 dan 6 ni dihukumkan sebagai yakin haid. Okey, yakin haid. Okey, baik. Kemudian daripada 7 sampai 10. 7 sampai 10. 7, 8, 9, 10 ni dihukumkan sebagai nombor 4. Ragu, haid, suci dan darah berhenti. Pada 7, 8, 9 dan 10 dihukumkan sebagai ragu, haid, okey, ragu, suci dan kemungkinan darah berhenti. Jadi pada 7, 8, 9, 10 selain daripada dia wajib berihtiyat, dia juga wajib mandi pada tiap-tiap waktu. Dia wajib mandi pada tiap-tiap waktu kalau dia tak ingat bila darahnya berhenti. Kalau dia ingat bila darahnya berhenti, maka dia hanya mandi pada waktu yang dia ingat darahnya berhenti. Baik. Kemudian daripada 1, 2, 3, 4 ni, 1, 2, 3, 4 dihukumkan dengan nombor 3, iaitu ragu, haid, suci. Yang ni dia wajib berihtiyat juga. Dia wajib berihtiyat. Tetapi dia tidak wajib mandi pada tiap-tiap waktu, melainkan hanya wajib berwuduk saja pada tiap-tiap waktu. Jadi pada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ni. Okey, pada 1, 2, 3, 4. Ni kalau berlaku berterusan masuk pada bulan yang kedua, inilah hukum dia. Adapun bulan yang pertama, dia boleh menunggu sampai hari yang ke-15. Baik. Jadi berbaki yang selebihnya 11 sampai kepada 30 ni dihukumkan sebagai yakin suci lah. Yakin suci sebagai perempuan yang mustahadah, yakni perempuan yang perempuan yang suci dalam keadaan istihadah. Mana dia masih wajib solat dan sebagainya. Kemudian dia wajib berwuduk pada tiap-tiap masa waktu dan dia kena jaga beberapa perkara itulah. Wajib basuh kemaluannya, wajib ditampal, wajib disumbat kalau tak mendatangkan kemudaratan, kemudian wajib tampal. Okey, kemudian dia kena ketatkan dengan sesuatu kalau masih darah tu keluar mengalir, kemudian dia kena segera berwuduk pada masa waktu dan terus menunaikan solat. Dia tak boleh buat perkara-perkara yang lain yang tak termasuk dalam solat. Okey? Okey. Kalau kita lihat mana dia kata 6 hari dalam 10 hari yang pertama. Maknanya 5 dan 6 mesti kena haid. 5 dan 6 ni mesti yakin haid sebab memang akan kena giliran dia. Kalau mula daripada depan pun dia kena, kalau mula daripada 2 pun dia akan kena pada dia. Okey? Jadi kalau haidnya bermula pada hari yang ke-6, maka tidak mungkin berlaku 6 hari. Kenapa? Kerana akan selesai pada hari yang ke-11. Mana tak mungkin akan berlaku pada hari yang ke-6. Kalau hari yang ke-6, mana dia akan lajak sampai hari yang ke-11. Sedangkan dia kata 10 hari saja. Sebab tu 5 dan 6 dihukumkan sebagai yakin haid. Okey? Tu pada bab mutahayyirah zakiratun lil adadi. Zakiratun lil adadi, nasiyatun lil waqti. Ni benda yang perlu kita ingatlah. Dia memang satu bab yang agak payah. Tapi kalau kita sentiasa ulang tu, kita akan nampaklah dia punya permasalahan tu. Okey? Maka habislah kita punya perbincangan pada bab mustahadah. Mustahadah ni
Mustahadah ada 7 golongan. Maka kita pun habis pada membicarakan tentang 7 golongan ni. Lepas daripada ni kita akan masuk pada membincangkan tentang perempuan yang mengalami istihadah dalam nifasnya. Mustahadah dalam nifas pun ada juga 7 golongan sama seperti mana mustahadah dalam haid. Okey. Cuma nak diingatkan dalam bab ni pada bulan yang pertama, okay, setiap perempuan yang mengalami istihadah daripada bab yang pertama sampai bab yang ketujuh, bulan yang pertama seandainya darahnya itu berterusan, maka dia memang kena menunggu sampai kepada 15 hari 15 malam. Okey. Apabila darah tu melebihi daripada tempoh 15 hari 15 malam, bila dilihat pada bulan yang pertama tu darahnya melebihi daripada 15 hari 15 malam secara bersambung, hari yang ke-15 dan hari yang ke-16, barulah dia tentukan kategori kumpulan dia ni. Dia duduk di mana? Barulah ditentukan sama ada dia tu mubtada'ah ke ataupun mu'tadah. Kemudian kalau mubtada'ah tu dia kena lihatlah mubtada'ah mumayyizah ke ataupun mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kalau katakanlah darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Okey. Kemudian dia boleh bezakan. Dia kata darah aku sebelum ni 7 hari warna hitam. Kemudian daripada hari yang ke-8 sampai kepada hari ini, hari berlakunya istihadah hari yang ke-16 keluar darah warna merah. Maka ketika itu dia boleh menggunakan tamyiznya. Apa dia? 7 hari yang pertama warna hitam tu dihukumkan sebagai haid. Selebihnya sampailah pada hari yang keluar darah tu boleh dihukumkan sebagai istihadah. Kemudian apa yang patut dia buat? Dia wajib qada semula solat dia. Bermula daripada hari yang ke-8 sampailah kepada hari yang berlaku tu untuk bulan yang pertama. Adapun kalau darahnya berterusan masuk pada bulan yang kedua, ketika dia melihat darah hitam, maka ketika itu dia dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Masuk pada hari yang ke-8, kalau dia lihat darahnya berubah kepada warna merah, okey, pada bulan yang kedua, maka secara automatiknya dia termasuk dah perempuan yang suci dah ketika itu. Cuma berlaku istihadah. Mana wajib mandi pada hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Itu kalau mubtada'ah mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah pula, okey, kalau ghairu mumayyizah, perempuan yang ghairu mumayyizah, yakni mubtada'ah ghairu mumayyizah, ketika dia melihat darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, kalau dia lihat darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, kemudian dengan satu sifat ataupun tak menepati syarat-syarat tamyiz. Darahnya keluar tapi tak menepati syarat-syarat tamyiz. Maka ketika itu hukum darah haidnya itu hanya sehari semalam saja. Okey, sehari semalam saja. Hari yang pertama saja dihukumkan sebagai haid, bermula daripada hari yang kedua sampailah hari berlakunya haid tu, berlakunya keluar darah tu dihukumkan sebagai istihadah. Jadi dia wajib qada solatnya daripada hari yang kedua sampailah kepada hari yang ke-15. Ini bagi siapa? Bagi perempuan yang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Untuk bulan yang kedua, ketika dia melihat darah pada hari yang pertama tu, dia dihukumkan haid. Masuk hari yang kedua, dia dihukumkan seperti perempuan yang sebelumnya itu. Jadi hari yang kedua tu dia boleh mandi dan sebagainya. Okey, baik. Dua-dua keadaan ni, kalau pada bulan yang kedua darahnya berhenti sebelum cukup 15 hari 15 malam, maka keseluruhan darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Begitu juga dengan mu'tadah. Golongan mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah, orang perempuan yang ada adat. Okey, kalau dia boleh membezakan sifat darahnya keluar 15 hari melebihi daripada 15 hari malam, maka dia gunakan tamyiz. Kalau dia melihat darahnya itu tidak boleh dibezakan satu sifat ataupun tak mencukupi syarat-syarat tamyiz, maka dikembalikan kepada adat. Okey, kembalikan kepada adat. Kemudian nak tengok adat itulah dia perlu berpandukan kepada beberapa kaedah. Kalau adatnya tak teratur, dikembalikan kepada adatnya yang terakhir. Tapi kalau adatnya tu ada pusingan, selama 6 bulan tu ada turutan yang berturut-turut, maka dia kena kembalikan mengikut kepada turutan bulan-bulan yang berlaku sebelum daripada berlakunya istihadah. Kemudian kalau darahnya tu berpanjangan 60 hari ke 90 hari dan sebagainya, dia kena kembalikan kepada daur, pusingannya tu. Berapa hari haid, kemudian berapa hari suci dia. Kemudian dia buat pusingan tu lah. Okey. Kemudian yang seterusnya mutahayyirah pula. Mutahayyirah mutlaqah. Okey, mutahayyirah yang mutlak ni apabila dia melihat darahnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, kemudian dia ni jenis perempuan yang tak ingat langsung berapa adat sebelumnya, dan bila darahnya keluar dia tak ingat, maka perempuan ni dia wajib berihtiyat. Jadi apa yang patut dia buat pada bulan yang pertama berlakunya
mutahairah tu, berlakunya mutahairah, dia perlu qada solatnya daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-15. Masuk hari yang ke-16 sampailah kepada hari yang seterusnya, dia dihukumkan sebagai perempuan yang wajib ihtiyat. Wajib untuk berjaga-jaga setiap waktu, wajib untuk solat dan wajib untuk mandi pada setiap waktu ketika tu. Atau termasuk mutahairah yang mutlak. Bulan yang kedua, mula pada hari yang pertama tu, dia dah kena buat perempuan yang wajib berihtiyat daripada awal hari yang pertama. Okey. Adapun baki dua kumpulan ni seperti mana yang kita bincangkan ni. Ada ketika dia dihukumkan sebagai yakin suci, ada ketika dia dihukumkan sebagai yakin haid, ada ketika dia tu ragu haid suci, dan ada ketika dia termasuk ragu haid suci dan yakin ragu darahnya berhenti. Maka tu semua ada perbezaannya yang perlu kita amati, yang perlu kita perhatikan dah. Jadi insya-Allah kita akan sentiasa buat ulangan-ulangan. Kalau ada kemusykilan dan sebagainya, boleh ajukan soalan. Okey, ataupun ada sebahagian daripada huraian kita ni tak menepati dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama kita juga, mohon diberikan teguran. InsyaAllah kita bersedia untuk memperbaiki dan bersedia untuk memperbetulkan segala kesilapan yang telah kita nyatakan. Jadi insyaAllah bersama-samalah kita untuk memberikan kebaikan kepada orang yang nak menuntut ilmu dan memahami segala masalah yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi kuliah kita ni pada waktu yang lain bagi menyambung pembacaan kitab Ibanah wal Ifadhah insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ada kemusykilan boleh nyatakan dalam soalan nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.